Lebih berseri-seri wajahnya, bahkan beliau lebih banyak bercakap dari hari lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah kematian Marwan Ibnul Hakam, kerajaan Bani Umayyah telah digantikan oleh anak kepada Marwan, iaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik ini telah menjadi khalifah 65 Hijrah hingga 86 Hijrah. Beliau juga dikenali dengan pendiri yang kedua atas pencapaian Abdul Malik ini menyatukan dan menghancurkan pemberontakan yang berlaku di era pemerintahannya. Jika dilihat ketika Abdul Malik ini dilantik menjadi khalifah, dunia Islam ketika itu dalam keadaan yang tidak stabil. Mana taknya, waktu itu ada penentang bagi Abdul Malik di sekitar Mekah dan Madinah yang telah diketuai oleh Ibnu Zubair. Selain itu, ada juga golongan Syiah serta Khawarij yang juga memberontak tanpa sebab munasabah yang telah diketuai oleh Al-Mukhtar Ibnu Ubaid Al-Thaqafi. Menurut ahli sirah, Abdul Malik ini seorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Beliau juga dikenali dengan seorang yang pakar dalam ilmu fiqah di kalangan penduduk di Madinah. Keilmuan Abdul Malik ini juga setaraf dengan Sa'id Ibnul Musayyab dan Urwah Ibnu Zubair. Seorang ulama yang bernama Asy-Sya'bi pernah menyebut, setiap kali aku berdebat dengan seseorang, mesti aku dapat mematahkan hujah-hujah mereka, kecuali Abdul Malik, kerana setiap kali aku berdebat dengannya tentang hadis atau syair, pasti dia akan menambah pengetahuanku. Dalam riwayat yang lain ada juga menyebutkan antara orang yang alim dalam ilmu fiqah di zaman itu ada 4 orang yang semuanya terkenal di Madinah. Mereka ialah Sa'id Ibnul Musayyab, Abdul Malik bin Marwan, Urwah Ibnu Zubair dan Qubaisyah Ibnu Zuwab. Nak kata betapa matangnya pemikiran Abdul Malik bin Marwan sehinggakan ada riwayat lain yang menyebutkan orang lain dilahirkan sebagai kanak-kanak, tetapi Abdul Malik bin Marwan dilahirkan sebagai bapa. Maknanya Abdul Malik ini adalah seorang yang sangat bagus peribadinya dan matang fikirannya. Baiklah, Abdul Malik bin Marwan ini telah dilantik oleh bapanya Marwan Ibnul Hakam menjadi pemimpin setelah kematiannya. Kalau diikutkan, pengganti kepada Marwan Ibnul Hakam ini adalah Khalid bin Ziyad dan seterusnya Amru bin Sa'id, sebab perjanjian untuk siapa yang bakal jadi khalifah telah dipersetujui di dalam perjanjian di Al-Jabiyah. Tetapi bila sampai di waktu Marwan meninggal, perjanjian ini tak dilaksanakan. Baiklah, adakah berlaku pergaduhan atas lantikan Marwan kepada anaknya itu? Jika dilihat, seperti Marwan dah buat salah dan telah membelakangi perjanjian di Al-Jabiyah. Namun, takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan oleh Marwan ini tidak memberi pengaruh dan kesan yang besar. Sebab orang Islam waktu itu macam dah biasa dengan sistem lantikan warisan, terutamanya di kalangan Bani Umayyah. Selain itu, pribadi Abdul Malik bin Marwan ini lebih baik dari Khalid bin Yazid dan Amru bin Sa'id. Jadi, majoriti dari mereka tak kisahlah dengan keputusan dari Marwan melantik Abdul Malik ini, melainkan Amru bin Sa'id sahaja yang tak terima apa yang telah dilakukan oleh Marwan Ibnul Hakam. Sebenarnya memang waktu itu Abdul Malik bin Marwan adalah seorang yang tepat untuk menjadi pemimpin Bani Umayyah ketika itu. Sebab menurut riwayat, Abdul Malik ini adalah seorang yang tak mudah goyang. Bahkan beliau seorang yang pandai menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di era pemerintahannya. Menurut Al-Mas'udi, suatu hari Abdul Malik bersama dengan tenteranya dari Syam pergi membantu Ubaidullah bin Ziyad bagi melawan pemberontak yang dikuasai oleh Al-Mukhtar Ibnu Ubaid. Dalam perjalanan itu, Abdul Malik dengan tenteranya berhenti di satu tempat. Sedang Abdul Malik ini sedang berehat, tiba-tiba datang beberapa berita yang kalau diikutkan memang boleh menyebabkan seorang pemimpin itu akan susah hati. Berita pertama ialah Ubaidullah telah tewas perang dengan Ibnu Zubair di Palestin. Berita kedua, tentera Rom dah mula buat serangan terhadap orang Islam di Al-Mashishah. Berita ketiga pula, orang-orang yang tak bertanggungjawab di Damsyik telah melepaskan banduan dari penjara dan banduan ini telah menyerang penduduk-penduduk di Damsyik. Berita keempat, sekelompok orang Arab Badui menyerang kota Hims dan Ba'laba. Menurut Al-Mas'udi, malam di mana Abdul Malik dapat berita yang gempa itu, Abdul Malik lebih banyak tertawa, lebih berseri-seri wajahnya, bahkan beliau lebih banyak bercakap dari hari lainnya. Maknanya di sini, segala masalah dihadapi oleh Abdul Malik bin Marwan ini dengan tenang sahaja beliau dapat menyelesaikannya. InsyaAllah pada video yang akan datang kita akan lihat apa perkara yang dihadapi oleh Abdul Malik bin Marwan ini. Begitulah beberapa kisah peribadi Abdul Malik bin Marwan, pengganti khalifah di dalam Bani Umayyah.